各位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天崇拜 Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 基督化家庭。 Keluarga Kristen.我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat satu pujian. Nasi uli di kuai semia. Jika ada Tuhan dalam hidupku. Nasi uli di kuai semia, qua chiều em quan với kia ya. 呀你多，空呀加米夸，无里东在无丢错。那是有你的我的生命，我就永远袂孤单。有你三嘴巴，甲你斗阵行，充满温暖。 海水的大石头的热，你的疼痛无变化。感
境加大，所有感谢，一生家主良修我，爱最爱大就讨厌我，你的听堂无变化，感官为我受尽拖磨，将我当作你情歌，爱最爱大就讨厌我，你的听堂无变化，阮情加大，怎有感谢，一生家主念想我。Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan hari lepas hari sampai detik ini Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkaulah Allah Bapa kami, Bapa yang patut disembah, Bapa yang patut dipuji ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur di mana pagi hari ini kami jemaat-Mu Tuhan boleh bersama beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami tidak dapat beribadah di gereja kami boleh beribadah di rumah melalui online ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami selalu rindu untuk hadir di dalam ibadah dalam gereja-Mu. Tapi karena suasana yang mungkin tidak memungkinkan untuk kami bisa hadir, tapi kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Bapa, Engkau tahu banyak anak-anak-Mu yang dalam kesulitan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendengar di beberapa tempat banyak kejadian banjir dan longsor ya Bapa. Kami tahu Tuhan itu tak lepas dari rencana-Mu Bapa. Bapa, kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang terkena musibah ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas mereka Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh gereja yang saat ini mungkin tidak dapat beribadah, tapi kami percaya mereka juga melalui online dan melalui YouTube ya Tuhan, mereka dapat beribadah. Bapa, kami menyerahkan juga gereja kami, Jemaat Elim ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan di mana minggu ini adalah minggu hari orang tua. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan orang-orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka kesehatan dan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami menyerahkan boksu dan juga contoh kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kebutuhan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk majelis dan seluruh aktivis ya Tuhan ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya biarlah Tuhan, walaupun kami tidak bersama selalu melayani, tapi Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan selalu berlimpah untuk kami semua. Bapa, kami juga menyerahkan 9 sel kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa, terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga boksu hamba-Mu, Boksu Sen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, kiranya firman Tuhan terus boleh menyertai beliau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam, taja Bình An, salam damai dan salam sejahtera buat untuk setiap kita yang berada di rumah saat ini. Puji Tuhan, di mana pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama mengikuti ibadah, walaupun pada saat ini sementara kita tetap pakai online untuk beribadah.
kita hanya bisa bersabar tunggu sampai kapan hari amannya nanti kita barusan bisa mulai beribadah seperti biasa. Jadi hari ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada Boksu Sen. Beliau juga adalah misionaris dari Korea. Dan pada hari ini beliau datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan di rumah masing-masing, kita terus boleh mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kita bersama-sama boleh bertumbuh. Dan tetap kita berdoa bersama-sama di keluarga, dan juga kita himbauan Boksu Liu ya, kita tetap membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga kita tetap berdoa bersama dengan keluarga. Dan minggu ini merupakan minggu hari menghormati orang tua. Jadi saya mewakili Gereja Elim mengucapkan selamat kepada setiap orang-orang tua kita ya. Jadi nanti setelah kita ibadah keluarga, ada tim dari gereja, ada ketua-ketua sel, majelis yang akan mendatangi setiap keluarga untuk membagikan gift yang sudah kita siapkan. Jadi Anda bisa menerima tim kita nanti ya. Seperti biasa persembahan gereja, kita tetap diantar langsung dari jam 12 sampai jam 3 sore. Ataupun juga bisa mentransfer langsung ke rekening bendahara di Gereja Elim. Karena persembahan-persembahan ini sangat berguna untuk operasional gereja kita. Jadi saya dan hamba Tuhan juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan-persembahan untuk gereja kita di tempat ini. Dan juga jangan lupa setiap hari Rabu malam kita tetap bisa mengadakan persekutuan doa. Kita bisa melalui Zoom ya. Walaupun pada saat ini Boksu Liu tidak ada di Indonesia, tidak di Kota Medan, tetapi kita bersama-sama bisa bertatap muka melalui Zoom. Jadi kalau ada teman-teman saudara-saudara kita di keluarga, ada yang sakit, ada yang masalah apa-apa, yang minta doakan, bisa menghubungi hamba Tuhan di Gereja Elim ya. Dan kalau Anda mendapatkan lenjom setiap hari Rabu, Anda juga boleh membagikan kepada saudara-saudara kita ya, menghimbau mereka bisa berikut dalam doa bersama. Dan BSTT tetap diadakan setiap hari Selasa malam. Jadi Boksu Liu dari Korea akan mengajar Anda supaya murid-murid Elim bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah. Saat ini kita persilakan Boksu Sen untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom saudara-saudari yang kekasih. 我们一起翻到路德记1章19到21节。 Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 21. 中文，于是二人同行，来到伯利恒。他们到了伯利恒，合称的人就都惊讶。妇女们说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我玛拉，因为全能者使我受了大苦。我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即是这样，你们为何还叫我拿俄米呢？”阿门。 Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomika itu?"
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Amin. 阿明。我母亲的生日在11月份刚刚过，我都忘记了。 Mama saya itu berulang tahun di bulan November yang barusan berlalu, dan saya juga lupa. 幸亏我妻子在网上提前买了一个礼物送给我的母亲。 Nah, untungnya istri saya sudah terlebih dahulu memesan kado ulang tahun untuk dihadiahkan kepada mama saya. 我第二天给母亲打视频电话的时候，我突然就想找我全家人来到，在一起跟父母打视频电话。 Nah, dan keesokan harinya saya bersama-sama dengan seluruh keluarga saya, kami mengadakan video call dan mengobrol dengan papa mama saya. 我全家只有3个人，但是之前一直都没有我们全家一起跟父母打视频电话的时间。 Nah, kami sekeluarga itu hanya 3 orang saja. Tetapi sampai hari ini belum pernah sekalipun kami mengadakan video call. 现在我是几乎每天在电脑的面前，和这里的弟兄姐妹和在中国的弟兄姐妹用网络的视频来打招呼、学习圣经和祷告会。 Padahalnya setiap hari saya itu senantiasa berada di depan komputer. Nah, bersama-sama dengan seluruh jemaat di Medan maupun di teman-teman di Tiongkok, kami mengadakan berbagai kegiatan itu, yaitu seperti membahas Alkitab, persekutuan doa bersama, dan bahkan hal-hal yang lainnya. 但是我全家人跟父母在视频上问安和聊天，这是第一次的。 Tetapi bersama dengan keluarga, kami bisa mengobrol bersama, ini baru pertama kalinya. 我到这个时候，我意识到了一个事情， Nah, dan sampai pada saat ini saya baru menyadari hal ini. 因为我在这里的事情很忙，因此我一直忘记了一个在我的人生里面非常重要的一部分。 Dan saya menyadari bahwasannya oleh karena kesibukan saya yang begitu padat, saya baru menyadari bahwa saya telah kehilangan satu hal yang penting dalam kehidupan saya. 大家有没有和我一样一直繁忙，所以因此忽略掉了这一点？ Nah, apakah Bapak Ibu sekalian juga merasakan hal yang sama dengan saya? Oleh karena kesibukan kita yang begitu padat sehingga kita mengabaikan hal yang begitu penting. 希望今天把我们繁忙的这些事情先放下来，我们思考一个问题。 Nah, saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita sejenak meninggalkan segala kesibukan kita dan marilah kita bersama merenungkan satu hal yang begitu penting ini. 这是我们的人生里面不可忽略掉的一个问题，就是家庭和父母。 Hal yang paling penting yang tidak boleh kita abaikan di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga dan orang tua kita. 今天的经文是关于2个寡妇，婆婆拿米和媳妇路德的故事。 Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang 2 orang janda, yaitu sang mertua yaitu Naomi dan sang menantu yaitu Ruth. 不管是在什么国家或者什么民族，在家庭里面最麻烦、最难办的一个关系，就是婆婆跟媳妇的关系。 Nah, tidak peduli di dalam bangsa apapun, kebudayaan apapun, atau suku apapun, negara apapun. Nah, satu hubungan yang paling rumit, paling sulit untuk dihandle itu adalah hubungan antara mertua dan menantu.
他们本来是没有关系的人，但是因着婚姻的关系，他们结成了一个法律上的母亲和女儿的关系。 Nah, sebenarnya pada dasarnya mereka itu sama sekali tidak punya hubungan. Tetapi oleh karena adanya pernikahan, maka secara hukum mereka menjadi ibu dan anak. 韩国那边有一个说法，媳妇说的最多、最大的谎言是， Nah, di Korea ada satu perkataan yang sering kali diucapkan oleh si menantu dan ini merupakan ucapan atau suatu kebohongan yang sudah sangat familiar sekali. 就是说婆婆为什么这么快要走？再留几天吧。 Nah, si menantu selalu kalau misalnya jumpa dengan mertuanya selalu katakan atau kalau si mertua datang ke rumah si anak, maka si menantu akan selalu katakan ke mertuanya, "Mama, Ibu kenapa begitu cepat harus pulang? Tinggal lagi lah beberapa hari lagi." 而婆婆来说，最多最大的谎言是什么呢？ Nah, sedangkan di pihak mertua, kebohongan paling besar itu ialah 我想把你当成我的亲生女儿。 Nah, mungkin saja kadangkala si mertua itu ngomong ke menantu perempuannya, dia katakan seperti ini, aku sangat berharap kamu itu adalah anak perempuanku. 他们在法律上的关系，这个距离是非常近，并且同时同样作为母亲和妇女。 Nah, secara hukum pada waktu dan keadaan yang sama, mereka itu adalah satu hubungan yang sangat dekat sekali, yaitu hubungan antara ibu dan anak. 但是我们都知道，他们心理上的距离是有一点远。 Tetapi kita semuanya tahu bahwasanya jarak antara mertua dan menantu itu sangat jauh sekali. 我们在那个拿俄米和路德的故事里面，能够更多的了解父母的心是如何和孩子的义务是什么。 Nah, melalui kisah antara Naomi dan Ruth, kita akan semakin memahami bagaimana hati seorang tua terhadap anaknya. 路德记1章1节说，士师时代在迦南地遭遇了饥荒。 Nah, di ayat pertama kitab Rut, di dalam pasal pertama ayat pertama dikatakan bahwasanya pada waktu itu terjadilah kelaparan di tanah Kanaan. 所以拿俄米和丈夫2个儿子一家4口人往摩亚地区寄居了。 Oleh karena itu maka Naomi beserta suaminya Elimelek dan kedua anaknya, mereka satu keluarga 4 orang, mereka pindah, mereka menjadi orang asing di tanah Moab. 但是不知道为什么她的丈夫以利米勒就死了。 Tetapi kita tidak tahu mengapa Elimelek meninggal dunia di sana. 这2个儿子娶了2个摩亚女子为妻，但是这个2个儿子不知道就死了。 Dan kemudian maka kedua anak laki-laki ini mereka menikahi perempuan Moab, gadis Moab, sehingga dan tidak berapa lama kemudian kita juga tidak mengetahui penyebabnya, kedua anak laki-lakinya juga meninggal dunia. 所以1章5节说，生下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。 Oleh karena itu di ayat kelima, di pasal yang pertama dikatakan pada waktu itu maka tinggallah Naomi beserta dengan 2 orang menantunya tanpa suami dan anak-anaknya. 有一天，她听到耶和华看顾自己的百姓吃粮食， Sampai pada suatu hari dia mendengar bahwasanya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 所以拿俄米结束了10年的摩亚生活，回到伯利恒。 Oleh karena itu maka Naomi dia mengakhiri kehidupannya sebagai orang asing di tanah Moab dan dia mau kembali ke Bethlehem. 他回到伯利恒的时候，合城的百姓都惊讶说：“这是拿俄米吗？” Dan ketika dia pulang sampai di Bethlehem, maka seluruh penduduk kota menjadi gempar dan mereka bertanya, apakah dia ini adalah Naomi? 因为她走的时候有丈夫和有2个儿子，但是现在都没有了。
Karena pada saat dia berangkat, waktu itu dia bersama dengan suami dan kedua anaknya. Tetapi saat ini suami dan anak-anaknya juga tidak ada lagi. 21节，拿俄米自己说：“我满满的出去，耶和华使我空空的回来。” Nah, di dalam ayat ke-21 di sana Naomi dengan sendiri katakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. 所以现在回来的这个拿俄米的样子和之前的样子是完全不一样的。 Oleh karena itu maka kondisi keadaan Naomi pada saat kepulangannya itu sangat berbeda dengan pada saat dia berangkat ke tanah Moab. 20节说，拿俄米说：“不要叫我拿俄米，要叫我玛拉。” Di ayat ke-20 dikatakan, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. 拿俄米的意思是甘甜喜乐，但是这麻辣的意思是苦的意思。 Nah, Naomi, arti nama Naomi itu mengandung arti nama manis atau sukacita, sedangkan Mara itu mengandung arti pahit. 就是这句话代表现在拿俄米所遇到的人生的状态、人生的情况是如何。 Nah, perkataan Naomi ini menggambarkan bagaimana kondisi keadaannya di dalam dia menjalani kehidupannya saat ini. 他接着说：“因为全能者使我受了大苦。” Dan bahkan dia sendiri menyatakan bahwasannya yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 这句话说的不是一次，21节再来说一次，一直反复的提到这个事情。 Nah, dan perkataannya ini dia tidak hanya katakan sekali tetapi diulang kembali di ayat yang ke-21. 好像这句话表面上看一种埋怨的话，埋怨神的感觉。 Nah, sepertinya perkataan ini menggambarkan kondisi keadaan Naomi yang mengeluh, yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. 但是实际上不是的。他提到全能者，意思是他所遭遇的这个事情是在全能者的主权之下给我的，他承认这一点。 Tetapi pada kenyataan itu bukanlah merupakan satu keluhan atau menyalahkan Tuhan. Tetapi ini merupakan satu bentuk pernyataannya di hadapan Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia mengakui akan Allah yang maha kuasa yang menguasai seluruh kehidupannya. 他说就是我不拒绝，我不否认，我只能接受，这个意思。 Nah, ini artinya dia tidak menyangkal, dia tidak menyalahkan, tetapi dia hanya bisa menerima keadaannya. 就是他承认都是我的错误，这个意思。 Dan bahkan dia juga mengakui bahwasanya ini semua adalah akibat dari kesalahannya. 所以他说的“你们叫我麻辣”这句话里面，我们感到的是他心中的自责感和很大的痛苦。 Dan oleh karena itu ketika dia katakan, panggillah aku Mara, ini merupakan satu bentuk penyataan daripada dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan bentuk pernyataan daripada kepahitan yang sedang dia alami. 我默想这拿俄米的心，现在对拿俄米来说最大的痛苦是什么呢？ Nah, ketika saya merenungkan kondisi keadaan yang dihadapi Naomi saat ini, apakah kepahitan yang sedang dia rasakan? 是的，失去了丈夫，失去了孩子。 Nah, yaitu dia telah kehilangan suami dan kehilangan anak-anaknya. 但是让他的心更痛苦的是一种自己的自责感和那个一些负罪感。 Nah, tetapi yang memperberat kondisi keadaannya saat ini adalah bukan sekedar kehilangan suami dan anak-anaknya, tetapi adalah satu perasaan selalu menyalahkan dirinya, selalu mau menanggung segala kesalahannya. 这是我们所有当父母的人心里面一同来发现的一个心。 Nah, ini merupakan satu kondisi, satu perasaan yang bisa saja dimiliki oleh kita sebagai orang tua. 丈夫和两个儿子的死为什么不知道？但是在拿俄米的心里面，把他们的死都归于他自己的错误、自己的原因。
Nah, di sini kita tidak mengetahui mengapa suami dan anak-anaknya meninggalkan dunia, tetapi kita bisa melihat di sini Naomi dia seolah-olah menyalahkan dirinya sendiri. 他认为，如果当时自己给他们怎么做了，他们可能就不会死。 Nah, mungkin saja Naomi berpikir bahwa jikalau pada saat itu dia bisa melakukan beberapa hal, tentulah suami atau anak-anaknya tidak akan meninggalkan dunia ini. 或者是不是当时我给他们做的，我的行为会影响到了他们？ Nah, mungkin saja dia berpikir oleh karena sikapku yang seperti ini, maka membawa pengaruh yang buruk bagi suami dan anak-anaknya. 这是我们所有父母当父母的人，我们心中有的一个自责之心。 Nah, ini merupakan satu sikap yang wajar dialami oleh kita sebagai orang tua terhadap beban dan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. 请大家见谅，我要分享我自己的一些故事。 Nah, saya minta maaf kepada seluruh jemaat Tuhan, saya mau menyampaikan tentang cerita keluarga saya. 我母亲今年74岁了，最近我母亲说，又压力，又累又压力大。 Nah, mama saya tahun ini berusia 74 tahun dan belakangan ini dia selalu katakan dan sering katakan kepada kami bahwasannya dia begitu lelah dan dia merasa begitu tertekan. 因为我弟弟夫妻2个人都要上班，他们的2个儿子因为疫情的原因都在家。 Nah, mengapa? Oleh karena adik saya, suami istri mereka harus bekerja. Mereka suami istri harus bekerja dan oleh karena kondisi pandemi saat ini, maka anak-anaknya itu tetap ada di dalam rumah. 所以我母亲每天要准备3餐，照顾孩子，实在是太累了。 Nah, oleh karena itu maka mama setiap hari harus menyiapkan 3 santapan dan itu merupakan pekerjaan yang sangat lelah sekali. 我弟弟家是从结婚以后这10多年的时间一直在父母一起住。 Dan adik saya setelah menikah dia tinggal di dalam rumah kami dan di dalam kurun waktu 10 tahun lebih dia tinggal bersama dengan orang tua kami. 虽然一起住来照顾陪伴父母是好的事情，但是实际情况是白天照顾孩子的事情，这是都是妈妈的事情。 Nah, sekalipun tinggal bersama, menemani orang tua dan hidup bersama dalam satu rumah, ini merupakan hal yang baik. Tetapi mama itu di siang hari dia harus mengurus kedua anak dan mempersiapkan makanan. 所以我说不要一起住，让他们分出去吧，不然您太累了。 Oleh karena itu saya katakan kepada mama, janganlah tinggal bersama, biarlah mereka boleh pindah, mereka tinggal sendiri. Kalau tidak, mama terus-menerus akan lelah seperti ini. 但是我每一次提到这个问题的时候，妈妈都说一句话。 Tetapi setiap kali saya katakan hal seperti ini kepada mama, mama selalu jawab saya dengan kata seperti ini. 算了吧，就我一个人辛苦一点罢了吧。 Dia katakan, enggak apa-apalah, saya sendiri yang sedikit lelah, ya sudahlah. 你的弟弟结婚以后，他的工作一直不顺，他赚不到钱。 Nah, mama katakan adikmu setelah menikah pekerjaannya tidak berjalan dengan baik dan hasil usahanya juga kurang lancar. 还有你知道，他结婚的时候，我一点都没有给他支持。 Dan kamu sendiri juga tahu bahwasanya ketika adikmu menikah, mama sama sekali tidak bisa mendukungnya. 我每次想到这个事情的时候，心里太遗憾了。 Dan setiap kali saya mendengar perkataan mama seperti ini, saya sangat menyesal sekali. 我在这10多年的时间，我一直听过好多次妈妈说过的这句话。 Dan di dalam waktu belasan tahun ini saya sering sekali mendengar mama berulang-ulang kali mengatakan hal yang sama. 还有你弟弟结婚的时候，我们当时
什么都没有给他支持了。 Ketika adikmu menikah pada waktu itu, kami, papa mama sama sekali tidak bisa mensupport, mendukungnya. 所以说，他结婚，就我弟弟结婚以后，他的工作不顺，他赚不到钱，这个原因，我妈妈自己觉得都是因为我没有给他帮助的原因。 Nah, oleh karena itu maka mama beranggapan bahwasanya ketika adik setelah menikah dia tidak mendapatkan pekerjaan yang lancar dan hasil usahanya tidak baik, itu karena papa mama tidak mendukung dia pada waktu dia menikah, sehingga itu merupakan satu bentuk kesalahan dari mama. Mama sendiri merasakan hal itu. 所以我的母亲认为现在这样辛苦一点也没关系。 Nah, oleh karena itu mama berpikir bahwasanya jikalau saat ini saya sedikit lelah, ya tidak apa-apalah. 并且这样才可以弥补给他们。 Dan bahkan dengan kondisi keadaan hari ini, saya bisa menebus kesalahan saya kepada mereka. 大家明白了吗？这就是我们母亲的心。 Nah, apakah Bapak Ibu sekalian mengerti? Ini adalah perasaan daripada orang tua kita. 其实我弟弟一直都也没有埋怨这个事情， Dan bahkan sebenarnya adik saya juga sama sekali tidak pernah mengungkit hal-hal seperti ini. 这是我妈妈自己就背着一辈子，在心中放不下来的。 Nah, ini merupakan beban yang terus-menerus ditanggung oleh mama sepanjang hidupnya. 我们回到路德记吧， Nah, mari kita kembali ke kitab Rut. 我们已经在1章19、21节看过拿俄米心里带着的很大的自责感来回到伯利恒。 Nah, melalui kitab Rut pasal pertama ayat 19 sampai 21 ini, kita melihat bagaimana kondisi keadaan Naomi ketika dia pulang kembali ke Bethlehem. 拿俄米回到伯利恒之前，对这2个媳妇儿说了：“你们个人回娘家去吧。” Nah, sebelum dia pulang kembali ke Bethlehem, Naomi katakan kepada kedua menantunya, kalian pulanglah ke rumah orang tua kalian masing-masing. 这是拿俄米对这2个媳妇儿也有这种的自责感。 Nah, ini juga merupakan satu kondisi keadaan menyalahkan diri sendiri yang dihadapi Naomi terhadap kedua menantunya. 13节说：“我为你们的缘故，甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。” Nah, di ayat yang ke-13 di sana Naomi katakan, "Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." 因为拿俄米心里面有这样的自责感，所以我对你们有这样的愁苦的心。 Oleh karena Naomi yang menyalahkan dirinya sendiri, dia juga menyatakannya, menceritakannya kepahitannya ini kepada kedua menantunya. 其中一个媳妇就俄尔巴是听他的话回老家去了。 Dan bahkan Orpa, yaitu salah satu daripada menantunya, dia menaati perintah Naomi dan dia pulang ke rumah orang tuanya. 但是路德是16节说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也住那里去。你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国是我的国，你的神是我的神。” Dan bahkan Rut di ayat ke-16 dia katakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." 阿门。路德怎么能这样说呢？ Nah, bagaimana mungkin Rut dia bisa menyatakan hal seperti ini? 如果他要考虑自己的话，他一定要回到摩亚去更好的。 Nah, jikalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tentu adalah hal yang lebih baik jikalau dia pulang kembali ke Moab. 他是外邦女子，民族、文化和语言、信仰都不同。
Nah, Rut ini adalah bangsa kafir. Secara kebudayaan, secara bahasa, secara kebiasaan itu sangat berbeda. 并且现在看拿俄米的身上有什么？什么都没有，完全没有希望的。 Dan bahkan jika dia melihat kepada kondisi keadaan Naomi saat ini, Naomi ini sungguh tidak ada apa-apanya. 路德怎么会这样决定呢？ Nah, tetapi mengapa Rut dia bisa mengambil keputusan seperti ini? 这是因为路德对拿俄米的怜悯和仁爱的心。 Nah, ini adalah karena di dalam hati Rut dia punya belas kasihan dan kasih sayang kepada Naomi. 路德清楚的知道，现在拿俄米的身上，他的人生一点希望都没有的。 Nah, Rut dia begitu mengerti, memahami bahwasanya saat ini kehidupan Naomi itu sungguh sangat menyedihkan sekali. 并且他知道，现在拿俄米的心里面充满着自责感来走的。 Dan bahkan dia mengerti, memahami saat ini Naomi di dalam hatinya penuh dengan perasaan menyalahkan diri sendiri. 认为这个家庭的困难就是都是自己的错误，所以我该受神的惩罚。 Dan dia melihat, dan Rut melihat bahwasanya Naomi itu memiliki pemikiran bahwasanya kondisi keadaan keluarganya hari ini itu adalah karena kesalahannya, sehingga dia mendapatkan hukuman yang dari Tuhan. 路德是年轻人，但是他还是怜悯拿俄米和仁爱拿俄米的。 Nah, Rut ini adalah seorang yang masih muda, tetapi dia penuh dengan belas kasihan dan dia begitu menyayangi Naomi. 我们小的时候，父母是在家庭里面有权柄和肉体上和经济上也有力量的。 Nah, ketika kita masih muda, orang tua kita di dalam keluarga, mereka menjaga, memelihara kita. Mereka berkuasa penuh atas kita. 但是我们长大了以后，我们的父母怎么样？他们衰老，不像以前的样子。 Tetapi setelah kita tumbuh dewasa, bagaimana dengan orang tua kita? Mereka juga perlahan-lahan mereka telah menua. 所以，虽然他们是我们的父母，但是我们还是要怜悯他们，仁爱他们。 Nah, oleh karena itu sekalipun mereka ini adalah orang tua kita, tetapi kita juga harus menaruh belas kasihan kita di dalam diri mereka dan juga harus menyayangi, menjaga mereka. 以前我们可能父母的错误，所以也会埋怨父母。 Nah, mungkin pada dulunya ketika kita masih kecil, kita juga bisa menyalahkan orang tua kita. Kita bisa marah kepada orang tua kita. 可能也有人是因为父母的错误，他受到很大的影响的。 Dan mungkin saja ada beberapa orang di antara kita oleh karena kesalahan daripada orang tua kita sehingga membawa dampak yang cukup besar di dalam kehidupan kita. 那我们怎么办呢？ Nah, bagaimana seharusnya kita mengambil sikap? 我们还是要埋怨父母。 Apakah kita masih terus menyalahkan orang tua kita? 现在我的这个状态都是因为你的错误来的，这样责备他。 Nah, kondisi keadaan saya hari ini adalah karena kesalahan dari orang tua. Kita terus mengkritik, kita terus memarahi orang tua kita. 我们首先要知道，我们所有的父母们里面，不管是大的小的，都有对孩子的这种的自责感。 Nah, kita harus mengerti, memahami sebagai orang tua kita juga kadangkala ada sikap menyalahkan diri kita sendiri. 所以我们孩子们要学习的是什么呢？就是怜悯父母的心。 Oleh karena itu sebagai seorang anak, apa yang kita harus pelajari ialah yaitu perasaan atau hati yang berbelas kasihan kepada orang tua kita. 因为现在他们不像以前一样年轻，有力量，有经济的能力。 Karena kondisi keadaan mereka hari ini tidak lagi sama seperti dulu kala. Tidak lagi mereka di dalam masa kejayaan mereka, tidak lagi mereka muda, mampu, sehat seperti dahulu. 这个外邦女人路德在哪里学到这样的信呢？
Nah, Rut sebagai bangsa kafir, di mana dia bisa mendapatkan pelajaran seperti ini. 就是他透过耶和华的信仰里面学到的。 Nah, ini merupakan bentuk pengajaran yang Tuhan Allah berikan kepada dia. 他认识耶和华，透过耶和华的律列，就是他学习了耶和华的仁爱和怜悯。 Nah, melalui pengenalannya akan Tuhan, dia mengenal akan Tuhan, dia mengenal akan kasih setia Tuhan, dan dia mengenal akan belas atau kasih karunia yang daripada Tuhan. 17节，你在哪里时，我也在那里时，也埋在那里。除非时能使你我上离，不然愿耶和华重重的杖罚于我。 Di ayat ke-17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. 16节、17节里面，路德一直强调的意思是什么？ Nah, di dalam ayat ke-16, ke-17, apa yang terus-menerus ditekankan oleh Rut? 我要跟随你，住在一起。 Nah, dikatakan bahwasanya Rut mau terus bersama-sama dengan Naomi dan dia mau terus mengikuti dia. 我们的父亲、母亲最需要的是什么？ Nah, apa yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita? 就是在一起的， Yaitu kebersamaan. 而不是找父母来帮忙养我的孩子，不是。 Dan bahkan kita tidak boleh membiarkan mereka untuk mengasuh anak-anak kita. 难道这个父母要养我的一辈子吗？ Apakah orang tua kita harus memelihara, menjaga kita seumur hidup mereka? 我们都知道，我们的父母的青春和黄金的时间，都是为了我花光了。 Nah, kita juga tahu bahwasanya masa muda atau masa kejayaan daripada orang tua kita telah mereka habiskan untuk menjaga dan memelihara kita. 把我们养大了，还不够吗？ Nah, mereka telah mendidik kita hingga dewasa. Apakah itu belum cukup? 虽然我们父母们都是愿意这样帮助我们，因为他们还是爱我们嘛。 Nah, sekalipun orang tua kita mau terus menjaga dan memelihara kita, ini adalah karena bentuk kasihnya kepada kita. 还有他们觉得以前我给你们的不够，所以我要补给你们。 Nah, dan juga mungkin di satu sisi mereka merasa bahwasannya dulunya mereka belum cukup menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itu dengan sisa waktu yang ada, dia mau terus menebus segala kesalahannya. 所以我们要知道，父母就是年老了，还是要帮助我们的心是，就是一方面是爱我们的，但是又一方面是我以前做不到的，要补给你们的心。 Nah, ketika orang tua masih terus mendampingi kita, ini mungkin saja merupakan bentuk kasih mereka kepada kita, atau juga merupakan satu bentuk cara mereka untuk menebus apa yang mereka sudah tidak lakukan di masa yang lampau. 所以我们在路的身上要学习忍耐父母和怜悯父母的心。 Oleh karena itu, melalui Rut kita akan belajar, kita mempelajari bahwasannya hati yang mengasihi orang tua kita, hati yang berbelas kasihan kepada orang tua kita. 所以我们要做和他们在一起，陪伴父母。 Oleh karena itu kita harus senantiasa bersama-sama dengan mereka, senantiasa mendampingi mereka. 还有让他们知道自己是我们最好的母亲、父亲。 Dan juga yang paling penting adalah kita juga harus menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu adalah orang tua yang paling baik untuk kita. 不必要一直带着这样的自责感来过来。 Dan kita katakan kepada mereka supaya mereka tidak selalu menyalahkan diri mereka sendiri. 我们要让他们从对他们的这种的自责感里面、自责感当中完全释放出来。 Nah, kita harus membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perasaan mereka untuk menyalahkan dirinya sendiri. 这是烧紧父母的出发点。 Nah, ini merupakan titik balik
bagi kita untuk menghormati orang tua kita. 我们是已经当了父母，或者将来有一天会成为父母的。 Mungkin di antara kita ada juga yang telah menjadi orang tua, ataukah suatu hari nanti kita menjadi orang tua. 在我们年轻的时候，自己的孩子还小，所以要照顾孩子，并且还有自己的事情很忙，很容易忽略我们的父母。 Nah, mungkin ketika kita masih muda, kita harus menjaga anak-anak kita, ataukah kita harus mengurus segala pekerjaan berkaitan dengan kehidupan kita, sampai bahkan kadang kita mengabaikan orang tua kita. 好像我到了这个年龄，才慢慢意识到这个事情。 Nah, dan saya sendiri sampai di usia saat ini saya baru menyadari akan hal ini. 我意识到了父母的时间不会很多， Nah, saya menyadari bahwasanya waktu daripada orang tua kita itu tidak banyak lagi. 他们需要的是什么？ Nah, apa yang mereka perlukan? 他们需要的是就是我。 Nah, yang mereka perlukan itu adalah aku, saya. 对他们来说，最大的痛苦是什么呢？ Nah, bagi mereka, apa penderitaan yang paling besar? 孩子们不在他们的身边，只留下他们两个人在空空的房子里面生活。 Yaitu adalah ketika anak-anak tidak bersama-sama dengan mereka lagi, dan mereka hanya tinggal berdua di dalam satu rumah yang dalam serasa hampa. 他们会说：“你很忙，哪里有时间来呀？不必要来。” Nah, mungkin saja mereka katakan, oh kamu itu sangat sibuk sekali, kalian tidak perlu datang. 但是实际上的意思是，你这么忙的时候，还把你的时间抽出来过来，我非常感动。这个意思。 Tetapi sebenarnya, sejujurnya mereka mau katakan bahwasannya sekalipun kamu begitu sibuknya, tapi tolonglah kamu sediakan waktu untuk bersama-sama denganku. 最近我跟父母打电话的时候，他们常常对我说的一句话，我心里面很残酷。 Nah, belakangan ini ketika saya bertelepon dengan orang tua saya, mereka selalu berulang kali katakan satu perkataan, dan ini membuat saya sangat malu sekali. 爸爸妈妈说：“哎呀，你在国外施工很忙很辛苦，但是我能听到你的声音，非常好。” Nah, kamu itu hidup di luar negeri, pelayanan kamu itu begitu padat, begitu sibuk, tapi kamu masih sempat-sempatnya bertelepon, dan ketika kami mendengarkan suaramu, kami sangat senang sekali. Kamu itu sangat punya hati, sangat memperhatikan kami. 还有一句话， Dan satu lagi, 谢谢你打电话给我们。 Papa Mama katakan kepada saya, terima kasih karena kamu sudah menelepon kami. 我听到这句话的时候，我心里面很不是滋味。 Nah, ketika saya mendengar perkataan seperti ini, hati saya itu sangat tidak nyaman sekali. 我不是一个明星，也不是什么特别的人。 Nah, saya ini bukanlah seorang artis atau satu public figure. 本来是应该多多打电话的嘛，有什么谢谢，有什么感谢啊？ Nah, bukankah seharusnya harus lebih banyak telepon? Jadi apakah perlu adanya ucapan terima kasih? Apakah ini adalah hal yang perlu disyukuri? 能够把Naomi从对孩子和家庭的这个满满的自责感当中救出来的，就是路德的安慰。 Nah, kita melihat kondisi Naomi yang selalu dibelenggu dengan perasaan menyalahkan diri sendiri, berhadapan dengan seorang Ruth yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan rasa sayang, itu sehingga bisa melepaskan dia dari keterpurukannya. 你在哪里死，我也在那里死，也埋在那里。 Nah, Ruth katakan kepada Naomi, di mana engkau mati, di sana aku akan mati. Di mana engkau akan dikuburkan, di situ jugalah aku akan dikuburkan.
路德他如果单单考虑自己的话，他应该离开拿俄米的。 Nah, jikalau Rut hanya memikirkan dirinya sendiri, tentu dia akan meninggalkan Naomi. 他回到自己的本国里面，可以重新开始呢。 Dan dia bisa pulang ke tempatnya sendiri dan dia bisa memulai satu kehidupan yang baru. 但是他先考虑到，就是拿俄米，就是要跟随他，和他在一起，我照顾你。 Tetapi dia terlebih dahulu memprioritaskan Naomi, dia mau bersama-sama dengan dia mau memelihara, menjaga, dan menemaninya. 把在自责感和绝望当中的拿俄米的人生能够恢复过来的。 Dan dia membuat pemulihan di dalam kehidupan Naomi lepas dari keterpurukannya akan perasaan bersalahnya terhadap diri sendiri dan akan segala kekecewaan dan kepahitan yang telah dialaminya. 路德遇到波阿斯，并和他结了婚。 Dan kemudian Rut dia bertemu dengan Boas dan menikah dengannya. 路德一点希望都没有的拿俄米的家庭里面重新建立起来了。 Dan di dalam kondisi yang rasanya sama sekali tidak ada pengharapan, tetapi setelah dia bersama-sama dengan Naomi, dia berjumpa dengan Boas dan pada akhirnya dia membentuk satu keluarga. 并且后来3代后，就拿俄米的家庭里面出来了大卫王。 Dan bahkan selanjutnya di dalam 3 generasi berikutnya dari keturunan Naomi lah muncul Raja Daud. 我们在带着怜悯的心陪伴母亲孝敬父母的这个路德的身上，能看到上帝大大的祝福。 Nah, marilah kita meneladani Rut, kita melihat bagaimana Rut yang penuh dengan belas kasihan dan sayangnya kepada Naomi sehingga kehidupannya itu sungguh memuliakan nama Tuhan. 以弗所书6章2节3节说：“要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。 Nah, di dalam Efesus pasal yang kedua, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 如此，孝敬父母是上帝明明的旨意，也是家庭蒙福的秘诀。 Dan bahkan menghormati orang tua ini merupakan perintah daripada Tuhan sendiri sehingga kita bisa panjang umur di bumi. 透过今天的经文，我们可以发现，孝敬的第一步是带着怜悯的心来多多陪伴父母的。 Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita melihat bahwasanya langkah pertama untuk menghormati orang tua kita yaitu dengan mengenalkan belas kasihan dan sayang kita kepada orang tua kita. 我们今天一起听到的所有的弟兄姊妹们，我们再来思考，我以后怎么能陪伴我的父母，怎么能多多和他们在一起。 Seluruh jemaat yang terkasih yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, marilah kita merenungkan, marilah kita memikirkan bagaimana cara kita menemani, mendampingi orang tua kita, menghormati orang tua kita di dalam sisa kehidupan mereka. 我们一起唱一首诗歌来赞美我们的神吧。 Mari kita bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oh, 求你保守我的心，我的念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语
喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我信仰有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。主啊，感谢你，今天我们一起思考路德的故事。Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama merenungkan kisah daripada Rut. 主啊，路德怎么会没有希望的拿俄米，就是充满绝望的拿俄米要跟随他呢？ Ya Tuhan, bagaimana mungkin seorang Rut dia bisa mengikuti, dia bisa mendampingi Naomi yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan. 对路德来说，最好是他离开拿俄米，回到自己的本国的。 Bukankah yang paling baik bagi Rut adalah dia meninggalkan Naomi dan dia pulang kembali ke negaranya? 主啊，我们是否为了我们自己的事情忽略我们的父母呢？ Ya Tuhan, apakah kami juga oleh karena kepentingan urusan kami sendiri kami mengabaikan orang tua kami? 我们今天一起思考，我们父母心里面的对我们的自责感。 Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama merenungkan bagaimana perasaan daripada orang tua kami yang senantiasa menyalahkan dirinya sendiri. 主啊，我们愿意成为一个孩子，能够我们的父母让父母在这样的自责感当中完全释放出来的。 Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak, kami rindu bisa mengobati, bisa membebaskan orang tua kami dari perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri. 能够陪伴父母，能够和父母在一起的孩子。 Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa mendampingi orang tua kami, yang senantiasa menyayangi orang tua kami. 能够让我们学习，就是孝敬父母是蒙福的秘诀。 Dan biar kiranya kami boleh menyadari bahwasannya menghormati orang tua ini adalah perintah Tuhan yang paling penting. 就求你，我们一定堂的所有的弟兄姊妹，透过今天的分享来能够学习孝敬父母的真理。 Ya Tuhan, biar kiranya seluruh jemaat Elim pada pagi hari ini bisa belajar bagaimana seharusnya menghormati dan patuh kepada orang tua kami. 奉主耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们一起诵读主祷文。 我们我向在天天上的上的父父，，愿人愿人都都尊尊你的你的名名为为圣圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 愿我们的主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们愿意学习孝敬父母的真理的所有的弟兄姊妹同在，从今直到永永远远。阿门。